Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan Facebook, pada tuan dan puan semua, Alhamdulillah kita diberikan lagi orang kata kesempatan kita panjang umur dapat meneruskan hari ini hari kalau ikutkan hari pertama lah kita semua kena apa orang kata stay at home, tetapi masih ramai juga rakan-rakan saya yang masih perlu menjalankan tugas-tugas seperti biasa. Alhamdulillah. Assalamualaikum Cik Azimi. Baik. Hari ini sebenarnya saya ambil satu lagi topik tentang bila sebut tentang pelaburan mesti orang ingat tentang pelaburan yang biasa tu kan. Tetapi hari ini saya sebenarnya nak bawakan satu orang kata topik kalau secara orang kata biasanya kita sebut sebagai investing in yourself, bagaimana kita melabur untuk diri kita sendiri. Tetapi pelaburan yang ingin saya bawakan ni dalam konteks membangunkan ataupun menambah kemahiran kepada diri kita sendiri. Itu maknanya bukannya pelaburan dari segi kewangan terus direct macam unit trust ke apa-apa simpanan tu, bukan. Yang itu tuan dan puan dah ada banyak orang kata ilmu-ilmu yang tuan dan puan memang sudah praktiskan Jadi pagi ini memandangkan keadaan di mana ramai rakan-rakan kita Selangor, Putrajaya dan KL, macam saya sendiri di rumah penuh lah semua, tak sekolah. Tak ada seorang pun pergi sekolah, tetapi dah bermula kelas-kelas online, kelas-kelas Google Meet dan seumpamanya. Jadi untuk itu kepada rakan-rakan di kawasan-kawasan lain yang masih aktif dengan orang kata aktiviti seharian aktiviti ekonomi perniagaan ataupun orang kata bekerja seperti biasa, kita kata ucapkan selamat meneruskan hari-hari yang seterusnya. Dan kepada rakan-rakan kita yang sekarang dalam keadaan orang kata tertunda, banyak aktiviti yang tertunda, sama ada usahawan kawan-kawan kita yang dalam industri orang kata catering ataupun dalam industri tertentu seperti logistik, dia ada keadaan-keadaan yang masing-masing perlu lalui. Jadi topik pagi ini investing in yourself. Jadi kita ada macam saya katalah contoh, saya ada 14 hari yang akan datang, maka ada banyak perkara-perkara yang perlu disusunkan dan dirancang. Jadual yang sedia ada yang boleh dijalankan diteruskan, tetapi ada beberapa jadual lain yang perlu disusun semula, dan mana-mana aktiviti yang berbentuk offline yang mana yang sesuai akan dijadikan sebagai aktiviti online. Jadi untuk itu saya teruskan. Jadi katalah kita sebagai usahawan kepada kita sebagai individu yang menjalankan perniagaan, tak kisahlah perniagaan jenis sama ada kita menjual barang ataupun kita kata menawarkan perkhidmatan, sama ada kita kata kita membangunkan syarikat, atau kita masih lagi praktis dengan solopreneur, ataupun kita kata kita masih lagi dalam keadaan partnership atau apa-apa sahaja jenis model perniagaan yang kita jalankan, itu sebenarnya ada satu keperluan untuk kita melabur kepada diri kita sendiri, pelaburan untuk diri kita, investment that we make to ourselves, to ourselves. Jadi antaranya apakah perkara-perkara yang biasa kita kata kita lakukan. Saya teringat ada beberapa orang rakan saya macam Tuan Haji Kursani yang saya jumpa di Summit Risau Hidup. Beliau buat DBA, kemudian beliau ambil certification, beberapa jenis certification. Malah 2 tahun lepas sebenarnya saya mensasarkan untuk 3 jenis certification dan dah habis, dan sebenarnya itu adalah antara aktiviti ataupun kita sebut sebagai pelaburan untuk diri kita sendiri. Jadi untuk orang bisnes terutamanya, apa-apa yuran yang berkaitan dengan professional development sebenarnya boleh ditolak daripada business expenses. Jadi sekiranya katalah tuan dan puan ambil program-program certification yang perlu membayar yuran, maksudnya yuran-yuran tu boleh dimasukkan sebagai business expenses, perbelanjaan untuk menjalankan perniagaan, boleh dibuat macam tu. Jadi itu kelebihannya. Dia sebahagian daripada orang kata training and development program, kalau tuan dan puan boleh letakkan kategori dia. Jadi apakah antara beberapa perkara atau beberapa cara biasanya sama ada usahawan ataupun kita kata individu yang nak mula masuk dalam dunia perniagaan yang perlu menyediakan diri untuk mengadakan satu pelaburan awal kepada diri sendiri. Antaranya yang pertama adalah untuk menjadi ahli kepada orang kata ahli kepada persatuan ataupun kelab ataupun badan-badan tertentu dalam industri. Setiap industri sebenarnya ada, katalah kalau kita kata usahawan dalam bidang makanan, dalam bidang peruncitan, dalam orang kata bahagian wholesaler, ataupun orang kata dalam bahagian servis, semua tu sebenarnya ada persatuan-persatuan dia. Sama ada persatuan ke, kelab ke, organisasi ke, apa-apa semua akan ada. Jadi salah satu perkara yang kita kata dijadikan sebagai pelaburan untuk diri kita sendiri adalah untuk membayar keahlian.
Jadi antaranya salah satu, kalau macam saya, tuan dan puan, saya masih lagi menjadi ahli MIHRM, Malaysian Institute of Human Resource Malaysia, yang itu jadi keahlian. Dan pada masa yang sama mungkin tuan dan puan juga menjadi ahli kepada orang kata badan-badan berbentuk NGO. Jadi yang itu semua sebenarnya apa-apa yuran yang terlibat boleh dimasukkan dalam sebagai perbelanjaan perniagaan. Jadi tuan dan puan perlu lihatlah macam apakah jenis-jenis persatuan ataupun kelab ataupun NGO yang boleh menambahkan credibility dan membina connection. Ada setengah-setengah tu memilih platform seperti BNI, Business Network International, ataupun yang biasa kawan-kawan saya join, mungkin mereka juga join dengan Root Warmers. Jadi ada beberapa kelab-kelab lain lah. Macam saya sendiri, saya memilih sesuatu yang orang kata membantu kepada perkembangan profesional. Itu antaranya adalah menjadi ahli kepada Toastmasters Club. Itu pilihan. Semua ini tuan dan puan merupakan pilihan yang boleh kita lakukan, dan sebenarnya yuran yang kita bayar tu untuk hal-hal begini boleh dimasukkan dalam perbelanjaan perniagaan. Jadi tuan dan puan kena ada satu lah. Ambil satu atau dua ataupun tiga, bergantung kepada keperluan tuan dan puan, yang boleh menambahkan credibility dalam apa yang tuan dan puan buat, dan boleh menambahkan lagi jaringan bisnes kepada yang apa yang tuan dan puan perlukan lah. Okey. Jadi seterusnya tentang certification. Antara perkara yang kita perlu laborkan kepada diri kita ini adalah tentang mendapatkan pensijilan, ataupun kita kata pensijilan lah dalam apa yang kita buat. Jadi katalah kalau kita kata jadi financial planner, itu memang dia wajib. Dia ada wajib beberapa perkara yang kita wajib ada untuk kita jadi financial planner. Contohlah kita nak jadi professional orang cakap preschool teacher, kita kena ada satu certification khusus. Katalah memang kita perlu ada diploma. Kalau dalam early childhood, cikgu-cikgu tu biasa mesti wajib ada diploma, tetapi mungkin kita nak tambah kepada bahagian professional situ tadi, kita ambil certification tambahan. Jadi pada tahun 2018 2018, 2019 saya juga mengambil beberapa certification, termasuklah certification sebagai business advisor, yang itu bersama ABA Malaysia Sdn Bhd. Jadi tuan dan puan lihat apakah keperluan dan yang mana yang tuan dan puan rasa selesa. Semalam sebenarnya saya kumpulkan beberapa rakan usahawan yang berminat untuk tahu tentang sistem yang boleh menyokong dan juga certification yang boleh menyokong sebagai seorang business advisor, iaitu Growth Wheel. Yang itu tuan dan puan boleh follow lah beberapa posting yang ada dekat Facebook saya secara peribadi, personal Facebook. Ada beberapa maklumat yang saya dah kongsikan, tapi sekiranya perlukan maklumat lanjut, boleh maklumkan dari masa ke semasa, kita boleh kongsikan saja. Jadi certification ini bagus sekiranya kita menjalankan khidmat ataupun bisnes yang berbentuk servis seperti coaching, consulting, training, ataupun apa-apa professional services. Kalau kita kata kita jadi professional trainer, kita boleh ambil satu yang yang dikeluarkan oleh HRDF, iaitu TTT HRDF certification. Yang itu pun ada. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang kita masukkan sebagai pelaburan untuk diri kita sendiri dari dalam kerjaya yang kita lakukan itu, ataupun dalam bidang yang kita jalankan itu. Jadi yang saya dah kongsikan tadi, sebenarnya yang pertama adalah untuk menjadi ahli kepada persatuan-persatuan ataupun kelab ataupun organisasi. Yang kedua tentang mendapat pensijilan, iaitu certification. Dan yang ketiga tuan dan puan adalah menghadiri conference, menghadiri seminar. Jadi dalam keadaan sekarang mungkin kita terhad, jadi kita boleh balancekan antara program yang berbentuk offline dan program yang berbentuk online. Ini juga adalah satu jenis pelaburan untuk diri kita. Tetapi tuan dan puan, dalam keadaan sekarang kita tak ada luxury. We don't have the luxury to waste our time and money. Jadi apabila kita nak pergi seminar atau conference online atau offline, kita mesti pilih betul-betul program yang boleh memberi, orang kata, maklumat, yang boleh memberi kita kontak-kontak yang bagus, yang boleh memberikan kita peluang-peluang baru dalam perkara yang kita lakukan. Jadi antaranya kita boleh buat research sikitlah, kita boleh dapatkan maklumat lanjut tentang apakah perkara-perkara yang ditawarkan dalam seminar ataupun conference. Malah sebenarnya pada 23 hari bulan ni sepatutnya dijadualkan saya dan Puan Fa dari Dwi Quality Sdn Bhd akan menganjurkan satu mini seminar tentang strategize your business and team. Kita nak
kita nak bawa satu konten dalam tempoh 3-4 jam untuk berbincang bagaimana kita nak strategikan kita punya perniagaan itu dan juga dengan orang-orangnya sekali. Jadi cadangannya kita akan bercakap tentang struktur persyarikatan dan juga tentang struktur menyusun individu dan orang yang betul dalam pengurusan syarikat kita itu. Tetapi ditakdirkan oleh kerana PKPB ni, oleh kerana CMCO, maka kita akan tunda kepada satu tarikh yang akhir. Jadi tuan dan puan, apabila kita hadir kepada seminar atau conference yang macam ini, tak kiralah kecil atau besar, offline atau online, kita dapatkan maklumat yang betul tentang konten, perbincangan, apakah objektif dalam tu, dan kita pilih. Jadi perbelanjaan yang kita keluarkan itu tuan dan puan masukkan dalam perbelanjaan business expenses, dalam perbelanjaan perniagaan tuan dan puan, ya. Alright, itu yang ketiga. Yang keempat, kita bercakap tentang online dan pendidikan secara berterusan. Jadi tuan dan puan, tidak kira sebenarnya sama ada CMCO, PKP atau PKPB ke macam mana, sebenarnya cara kita belajar masih boleh diteruskan secara, orang kata, bukan hanya offline tetapi online. Jadi antara perkara-perkara yang tuan dan puan boleh lihat secara online adalah apabila kita subscribe. Katalah kita subscribe kepada Harvard Business Review punya artikel contoh, ataupun kita subscribe kepada summaries.com, iaitu mereka memberikan summary ataupun ringkasan kepada buku-buku terpilih khusus untuk bacaan CEO dan usahawan contoh. Kita boleh subscribe kepada yang macam itu. Ataupun tuan dan puan subscribe kepada majalah-majalah tertentu seperti orang cakap business magazine yang secara online. Jadi itu juga sebenarnya adalah online continuing education untuk kita. Jadi kita laburkan benda tu untuk kita. Jadi ada setengah tu dia berbentuk open online course, open online course. Kadang-kadang kita ada banyak juga di luar sana open online course. Jadi sekiranya ada yuran-yuran yang perlu dibayar, sebenarnya itulah yang kita kata sebagai pelaburan untuk diri kita sendiri. Jadi subscription kepada online education program ini merupakan salah satu perkara yang kita boleh jadikan sebagai salah satu bagaimana kita melabur kepada diri kita sendiri. Jadi tuan dan puan, dalam perbincangan yang ringkas pagi ni, dalam Facebook Live pagi ni, saya sebenarnya kita dah bincang sikitlah tentang 4 perkara bagaimana sebenarnya kita melabur kepada diri kita sendiri. Jadi di luar sana, sekiranya tuan dan puan sedang menjalankan apa-apa sahaja kerjaya lah, tak kisahlah tuan dan puan sebagai manager, sebagai eksekutif, ataupun tuan dan puan mungkin berada dalam syarikat-syarikat SME dalam konteks memegang jawatan the C-suite, katalah ada CEO, CFO, COO, CMO, CTO, apa-apa sahaja jenis jawatan yang memerlukan tuan dan puan banyak berfikir dan banyak kena update dengan maklumat-maklumat semasa, memang disarankan untuk tuan dan puan allocate setiap bulan berapa peratus daripada pendapatan itu untuk dilaburkan semula kepada diri sendiri. Saya punya praktis tuan dan puan sebenarnya adalah 10% of the income. 10% daripada pendapatan ataupun apa-apalah pendapatan dalam sebulan itu kita letak tepi untuk digunakan sebagai pelaburan kepada diri sendiri. Jadi mungkin tuan dan puan lihat pelaburan itu hanya berbentuk, orang kata, masuk ke unit trust, simpan dalam fixed deposit, itu satu tuan dan puan. Tapi ada satu lagi bahagian yang perlu kita laburkan kepada diri kita sendiri. Ada setengah melihat pelaburan itu adalah dengan, orang kata, meningkatkan image. Beli, orang kata, yalah, beli pakaian yang sesuai, beli barang penjagaan muka lah, penjagaan badan, semua tu. Itu satu lagi jenis pelaburan. Tapi dalam konteks perbincangan FB Live saya pagi ini, sebenarnya kita fokus kepada, orang kata, melabur kepada diri sendiri untuk meningkatkan kita punya professional growth. Jadi kita dah bincang yang pertama tadi, sama ada kita menjadi ahli kepada persatuan, kelab ataupun organisasi yang boleh membantu kepada kita punya pembangunan profesional. Sama ada kita dapat kontak baru, kita dapat network baru, kita dapat ilmu baru, itu semua. Jadi belanja, maksudnya join jadi kelab ke mana-mana tu join. Jadi pilihlah yang mana yang sesuai dengan objektif yang tuan dan puan nak capai. Yang kedua tadi kita dah bincang tentang certification, tentang pensijilan. Jadi dalam bidang masing-masing ada pensijilan yang boleh kita ambil untuk meningkatkan kita punya professionalism. Dan yang seterusnya kita bercakap tentang menghadiri seminar dan conference. Yang ini kita dah sebut, ada online, ada offline. Kita pilih yang mana dalam bajet kita dan yang mana yang memenuhi keperluan yang kita sedang kepada bisnes yang sedang kita jalankan.
Dan yang keempat, kita dah bercakap tentang online educational program tadi. Maksudnya kita subscribe kepada mungkin podcast, mungkin kita subscribe kepada business magazine, mungkin kita subscribe kepada newsletter, apa-apa perkara-perkara berikut. Jadi kesemua perbelanjaan ini masukkan dia dalam business expenses yang kita sedang kepada bisnes yang kita sedang jalankan. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan, saya sebenarnya hari ini banyak perkara perlu perlu diuruskan kerana ada perkara-perkara dalam tempoh 14 hari akan datang ini yang sepatutnya dijalankan secara offline perlu di-onlinekan, tetapi ada setengahnya perlu di-postpone, perlu ditunda, dan ada lagi beberapa bahagian lain yang perlu disiapkanlah dalam tempoh ini memandangkan semuanya jadual terpaksa diubah. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan, saya ucapkan selamat sama-sama lah kita sama-sama kita mengharungi keadaan ini. InsyaAllah kita doakan agar kita dijauhkan daripada fitnah dunia dan kita dijauhkan daripada orang kata akibat kepada keputusan-keputusan yang zalim, dan kita juga dijauhkan daripada membuat apa-apa keputusan yang tanpa sedar akan menzalimi orang lain. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan, saya ucapkan selamat berjaya. InsyaAllah kita sama-sama berdoa, kita buat apa yang kita buat dengan baik, dengan seoptimumnya. InsyaAllah Allah akan kembalikan, kita akan diberikan semula kebaikan atas semua kebaikan yang telah kita lakukan, tak kira kecil atau besar. Baik, untuk itu tuan-tuan dan puan, kita jumpa lagi dalam FB Live akan datang. Assalamualaikum.